latihan. Kita akan mulakan pengajian kita. Okey. Semua sihat? Saya tak ada. Saya tak ada buku. Sehat. Okey. Saya tak ada buku Alhamdulillah latihan. sihat. Itu dua semua pelajar 31 je. Okey. Okey, hari ni kita akan sambung penjanjian Baitul Aqabah. Siapa ingat perjanjian Baitul Aqabah yang pertama? Apakah isi-isi perjanjian Baitul Aqabah yang pertama? Ada ingat ke? Berjanji tidak akan mencuri. Janji apa? Dan berjanji tidak akan mencuri, membunuh anak, berzina dan berbohong. Okey, bagus. Okey, siapa tadi? Ahmad Danish. Wafi. Bagus, Ahmad Wafi. Danish. Ahmad Danish. Jangan suka Ahmad Danish. Okey, bagus Ahmad Wafi. Okey, bagus Ahmad Wafi. Okey. 1 markah untuk Ahmad Wafi. Okey, seterusnya. Ni yang lain. Sebutkan antara isi perjanjian Baitul Aqabah yang pertama. Okey, siapa nak cerita ni? Dah boleh. Okay, siapa dia boleh cerita? Ni Laufa. Apakah isi perjanjian Baitul Aqabah yang pertama? Okey. Berjanji tidak. Macam mana? Laufa ada ke? Macam tak ada je. Cuba cerita ni Laufa. Tidak akan mencuri, membunuh, berzina dan berbohong. Berjanji tidak akan mencuri, Tidak akan mencurai. bunuh dan membohong. Berjanji tidak boleh lagi. Lagi sekali. Berjanji tidak akan. Tak dengar. Tapi Ustaz yakin ni Laufa dah bagi tahu betul kot. Tanpa. Okey, bagus Laufa. Okey, bagus. Betul tu. Berjanji tidak akan buat benda-benda yang buruk lah kan. Seterusnya. Siapa lagi ingat perjanjian Baitul Aqabah yang pertama? Sikit je isi-isi dia. Siapa lagi nak beritahu Ustaz? Apakah isi-isi perjanjian Baitul Aqabah yang pertama? Dan berjanji tidak menyekutukan Allah. Okey, bagus. Semua. Okey, semuanya 1 markah. Okey. Hari ini kita akan belajar perjanjian Baitul Aqabah yang kedua. Kenapa ada 2 Baitul Aqabah? Kerana ada 2 kali pertemuan rupanya. Yang mula-mula tu awal tu dia orang berjanji nak tak setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus. Okey, untuk yang kali kedua ni mereka orang-orang Madinah ni datang sekali lagi untuk berjumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan 1 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup, dia orang tak cukup dengan sekali pertemuan. Dia orang kata, wahai Nabi, marilah engkau tinggal di kota Madinah bersama-sama dengan kami. Jadi mereka ajak Nabi supaya berpindah dan tinggal di
Madinah. Sebab apa? Sebab Mekah ni orang tak suka Islam. Kan mereka kena seksa. Jadi mereka ni orang Madinah pun nampak benda macam ni. Dia kata Nabi, marilah engkau tinggal bersama kami di kota Madinah. Okey, Nabi setuju ke tak setuju? Setuju. Tak dapat nak bagi keputusan. Okey, kemudian Allah turunkan wahyu supaya Nabi bersetuju tinggal di kota Madinah. Okey, nak bagi tahu awak Nabi ni tak akan buat keputusan tanpa persetujuan daripada Allah. Okey, kita nak cerita awak data belakang ataupun kisah-kisah pasal Baitul Aqabah yang kedua. Okey, nampak faham sikit ya? Faham ni kan? Keselamatan. Okey, jom kita akan terus belajar Baitul Aqabah yang kedua. Okey, dah sedia? Sedia. Ya. Bagus. Yang sedia bagus. Lebih. Okey, Ustaz akan kongsikan slide Ustaz. Okey, kalau ada yang tak nampak bagi tahu kita belajar simple-simple dulu ini. Kita akan belajar. Kita akan habiskan benda ni. Yang Baitul Aqabah yang kedua ni. Okay, kita dah tak ada buku lagi tag. Silakan ambil buku tag sebab Ustaz akan rujuk buku tag tau. Okey, Ustaz akan rujuk buku tag. Okey, jom. Okey, dah sedia dah Ustaz. Okay, nampak tak Ustaz punya slide? Tak nampak. Tak nampak? Okey, lagi sekali. Tak nampak. Okey, nampak dah? Nampak. Nampak. Lagi tak nampak? Dah Ya, nampak je. dah. Nampak. Okey, bagus, nampak. Tapi slide Ustaz tak gerak lah pula. Okey, saya cuba buka. Tak boleh nak buka. Okey, boleh dah. Apa dia gerak situ? Hitam. Sikit. Okey, ingat okey. Jom kita belajar Sirah tahun 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran Sirah tahun 3 penyajian Baitul Aqabah yang ke. Ustaz gambar. Okey, nak pergi tandas. Okey, dipersilakan pergi tandas. Mari kita tengok isi dia. Berlaku pada 13 Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan. Nabi bersamaan dengan 622 Masih. Okey, ingat tarikh ni berlaku pada bila? 13 Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan bersamaan 622 Masihi. Sekarang ni kita ni berapa Masihi? Sekarang kita ni 2021 Masihi. Okey, ini 622 Masihi. Okey, mari tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangkan seramai 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan dari kaum Aus dan Khazraj. Okey, kaum Aus dan Khazraj ini daripada kota Madinah. Okey, Ustaz tanya satu soalan kepada awak. Bagaimana orang-orang Madinah ni boleh sampai di kota Mekah? Okey, siapa ada jawapan? Siapa tahu? Bagaimana ke kota Madinah? Kota Mekah. Padahal mereka orang Madinah. Sebab dia naik. Mana? Salah. Macam mana? Siapa boleh tahu? Tak dengar suara awak? Dia naik. Dia naik. Apa tu orang panggil? Unta. Bukan itu maksud Ustaz.
mereka kan orang Madinah, tapi kenapa mereka ada di Mekah? Apa yang mereka buat di Mekah tu? Okey, Mekah ni ada Kaabah kan. Kaabah. Sebelum Islam ni orang mereka datang tunai haji lah. Okey. Sebelum Islam ni tersebar di kota Madinah dan Mekah, orang-orang Arab zaman dahulu dia orang akan tawaf di Mekah, di Kaabah. Maknanya Kaabah ni dah lama ada sebelum kelahiran Nabi. Mereka akan tawaf. Mereka tawaf tapi cara mereka tawaf tu salah. Ada yang tawaf tak pakai baju. Tawaf keliling baju. Terus tawaf ramai-ramai tak pakai baju. Okey, rasa besar. Tanah haram. Lepas tu dia orang letak patung-patung ke sekeliling Kaabah. Okey, aurat dia orang tak jaga aurat. Dia orang ni sesat. Walaupun dia orang tawaf tapi dalam keadaan yang salah. Okey, mari tengok slide seterusnya. Siapa yang sukarela nak baca ni? Okey, siapa yang Saya. Okey, boleh teruskan baca. Siapa? Baca daripada atas. Lepas tu baca juga isi Baitul Aqabah kedua. Kotak yang pertama baca. Silakan baca. Bila mereka akan menjaga keselamatan Rasulullah SAW dan tidak akan bermusuhan sesama sendiri. Isi Baitul Aqabah kedua. Mengulang setia kepada Rasulullah SAW dalam Baitul Aqabah pertama. Mengundang Rasul ke Yasrib. Okey. Seterusnya siapa lagi? Saya. Okey, awak silakan baca. Okey, awak Fatimah. Okey, silakan baca Fatimah. Kotak yang kedua. Kotak yang mana coklat? Ada orang. Mana orang yang coklat ni? Okey, coklat. Selalu membantu ketika dalam susah dan senang. Okey, bagus. Seterusnya. Lakukan kebaikan dan melarang melakukan kejahatan. Okey, bagus Fatimah. Okey. Syukron. Okey, seterusnya kotak yang terakhir. Yang sudi nak baca. Amar. Okey, Amar, silakan Amar. Baca kotak yang ketiga. Menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan kejahatan. Okey, terima kasih Amar. Bagus. Okey, ini berikut adalah isi Baitul Aqabah kedua. Dalam perjanjian Baitul Aqabah kedua tu ada perkara yang orang-orang Madinah ni nak berjanji dengan Nabi. Okey, yang pertama mereka berjanji nak setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mereka setia dan tak nak mengkhianati Nabi. Yang kedua, mereka bersetuju untuk mengundang Rasulullah ke Yasrib. Yasrib ni apa? Madinah. Tidak sini. Yasrib ni kota Madinah. Sebelum dikenali sebagai kota Madinah, Madinah dikenal sebagai kota Yasrib. Yasrib tu Madinah, Madinah tu Yasrib. Tapi Madinah tu nama yang diberi oleh Rasulullah kepada kota Yasrib. Jadilah dia kota Madinah sampai sekarang. Orang panggil kota Madinah. Okey, isi yang ketiga, selalu membantu ketika dalam susah dan senang. Okey, apa sejarah yang berlaku di antara kaum Aus dan Khazraj? Apa yang selalu mereka buat, kaum Aus dan Khazraj ni sebelum datangnya Nabi? Mereka selalu berperang. Sehingga kan ramai yang mati di kalangan mereka. Okey, selalu berperang, banyak kalilah berperang. Sampai satu ketika mereka berperang habis-habisan. Gimana betul-betul berperang lah di antara dua kaum ni, Aus dan Khazraj. Dan apa berlaku selepasnya? Apa yang berlaku selepasnya adalah
Mereka ramai dah mati. Mereka sedih ramai dah mati. Keluarga-keluarga mereka mati. Kerabat-kerabat mereka mati sebabkan perang. Mereka pun, tapi mereka masih lagi bergaduh dengan mereka sendiri. Puak Aus ni bergaduh dengan puak Khazraj. Mereka tak pernah hidup tenang, selalu berperang. Tapi dalam perjanjian Aqabah yang kedua ni, mereka janji akan bantu dalam keadaan susah dan juga senang. Okey, isi yang keempat, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan kejahatan. Okey, awak tahulah kan orang Arab macam mana? Orang Arab ni merompak lah, mencuri lah, main judi lah, minum arak lah. Dia merompak. Jadi inilah perjanjian. Nampak tu jahat. Jangan buat jahat, buat baik saja. Okey, yang terakhir menyuruh mereka melakukan kebaikan dan melarang melakukan kejahatan. Ini benda sama je. Maknanya buat baik, jangan buat jahat. Itulah perjanjian Baitul Aqabah yang kedua. Okey, senang jawab Baitul Aqabah yang kedua. Tak penyepal. Okey, semua dah faham ke? Faham semua ni? Dah nampak? Tu, isi-isi Baitul Aqabah. Okey. Okey. Orang silakan. Ustaz, ada orang dah pandai buat link. Ya, ada orang buat apa? Ada orang buat link dekat chat. Allah, masa sempat lagi berbual dekat chat. Kita tak buat link. Mari tengok dia orang buat apa. Nurin duk WhatsApp apa ni? WhatsApp Isyad ke? Stop chat Humairah nanti habis kelas. Ustaz naik atas. Ada banyak sangat. Allah Akbar, siapa ni hantar blok ni? Okey. Jangan dah buat begitu. Jangan dah buat macam tu. Roblox apa ni? Roblox tu apa? Saya tak tahu. Okey. Terusnya kita nak ambil dah. Ini pembentangan yang terakhir. Kesan Baitul Aqabah kedua. Siapa yang silakan, siapa yang sudi nak baca? Dah. Siapa yang sudi nak baca? Ammar pula. Ammar bagusnya Ammar. Saya tadi dah baca dah. Okey, sekarang silakan Ammar baca. Ammar Wafiq Terengganu. Okey, Ammar daripada Terengganu punya. Silakan baca Ammar. Ganu kita. Agama Islam mudah disebarkan tanpa sebarang halangan. Ustaz tanya Ammar, apakah maksud tu? Apakah maksud yang Ammar baru baca tadi? Agama Islam mudah disebarkan tanpa sebarang halangan. Apakah maksudnya? Maksudnya agama Islam dia boleh sebar tanpa sebarang halangan. Okey, lebih kurang je ayat tu. Okey, maksud dia kan Nabi kan duduk Mekah kan, betul? Ingat tak peristiwa berlaku Bilal macam mana? Semasa Bilal masuk Islam. Bilal ni kena pukul, lepas tu kena jemur di padang pasir tengah panas tu. Lepas kena jemur pada pasir, tuan kepada Bilal ni dia angkat batu yang besar, dia letak atas belakang hampir mati Bilal bin Rabah. Dia cuba awak bayangkan tengah-tengah panas, bukan kat mana-mana, padang pasir. Padang pasir panas awak, panas sangat-sangat. Sentuh tangan kat pasir tu pun dah panas. Bilal ni dipaksa jemur atas padang pasir, kemudian diletakkan batu besar atas badan Bilal bin Rabah. Hampir mati Bilal bin Rabah dibuatnya, tapi Allah masih sayangkan Bilal. Allah selamatkan Bilal bin Rabah. Jadi bila adanya perjanjian Baitul Aqabah kedua, Nabi dan pengikutnya boleh pindah ke Madinah. Seterusnya bila mereka pindah di Madinah, tak ada orang nak alam mereka menyebar ke Islam. Kalau mereka masih di Mekah, orang Arab lalu bermusuh dengan Islam. Okey. Kesan Baitul Aqabah yang kedua, nombor 2, akidah. Siapa nak tolong bacakan? Ammar Wafiq dah baca dah. Okey, sudah siapa? Saya. Okey, awak ada apa?
Okey, hadis Nizal, silakan baca. Hadis Nizal, silakan baca. Okey, awak. Okey, silakan baca. Nombor yang Hadi mana? Tersekat ke? hadis tersekat tu. Okey, siapa lagi yang nak tolong baca? Saya Okey, Rayyan Rifki. Okey, Rayyan Rifki. Fatimah dah baca dah. Jangan bagi Rayyan Rifki. Rayyan Rifki. Nombor 2 ke Ustaz? Nombor 2. Okey, nombor 2. Ustaz, saya bukan tu. Azim, mana Azim lah ini. Ini memang dekat sini Ustaz. Okey, silakan masuk cepat. Kita nak pergi kelas. dapat disatukan dalam perintah. Okey, kesan Ustaz, kedua. boleh saya orang berak? Madinah. Ya. Ustaz, boleh saya berak? Awak nak pergi mana? Awak nak pergi tandas? Berak. Tandas boleh, Okey, di sini. please. Okey. Boleh. Pergi. Okey, kesan kedua, orang Arab Madinah dapat disatukan dalam satu pemerintahan. Okey, sebelum ni mereka kan baru kan. Mereka tak boleh diam. Asyik-asyik nak perang je kerjaan mereka. Jadi kesan kedua, mereka dapat hidup dalam satu pemerintahan. Mereka dah hidup dalam keadaan aman lah. Okey, yang ketiga, kesan ketiga adalah wanita. Wanita diberi keistimewaan dan keselamatan. Jadi mereka ni akan lebih terjamin. Okey, sebelum ni macam mana keadaan wanita? Wanita sebelum ni, kalau dia dilahirkan, dia akan ditanam hidup-hidup dalam kubur. Orang Arab tak suka wanita. Budak-budak kecil, tak suka kanak-kanak wanita. Kalau dia dapat anak wanita, dia akan berasa malu. Dia akan rasa malu, merah muka dia. Malunya dia dapat bayi perempuan. Lepas tu bila dia malu, dia akan gali kubur, dia akan tanam anak dia hidup-hidup. Jadi Nabi datang nak hancurkan budaya ni, nak hancurkan perkara ni. Dia buat wanita ni sebagai benda yang murahan, benda yang hamba lah macam tu. Jadi Nabi datang, Islam datang nak bagi keistimewaan dan keselamatan kepada kaum wanita supaya mereka lebih terjamin. Okey, boleh juga kita suka budak-budak perempuan ni. Sebab katanya mereka budak-budak perempuan ni tak boleh buat kerja berat. Itu salah. Budak-budak perempuan pun ada nilai dia juga. Okey, mari tengok. Yang keempat, politik. Siapa nak tolong bacakan? Kesan terakhir. Amal dah sudah baca dah Amal. Okey, bagian lain pula. Siapa orang lain? Amal je pandai. Okey, siapa nak tolong baca? Saifullah ada ke? No Yusra, Muhammad apa ni? Muhammad. Kaulah Habib. Kisai. Kisai. Irdina. Siapa nak tolong baca poin keempat, politik. Okay, Ustaz minta Muin. Muin. Silakan baca poin keempat, politik. Kesan Baitul Aqabah kedua. Okey, boleh baca? Nampak dah. Tak nampak? Jangan nampak. Okay, Muin, buka mic. Buka mic, tak dengar suara awak, Muin. Itu anak lah. Okey, sila baca, Muin. Perkara yang keempat, politik. Dengar tak suara Muin? Membantu negara Islam. Politik. Dapat membentuk negara Islam. Politik ni adalah pemerintahan lah. Kesan yang terakhir adalah daripada sudut pemerintahan politik. Dapat membentuk negara Islam. Okey, selepas Nabi dan pengikutnya sampai ke kota Madinah, mereka menubuhkan negara Islam. Jadi bila mereka tubuhkan negara Islam, senanglah mereka nak berdakwah secara zahir, jelas. Tak main sorok-sorok dah, tak main sembunyi dah. Mereka akan lagi jelas menyebarkan Islam. Itu adalah kelebihan terkesan Baitul Aqabah kedua.
Okey, setakat ni dah boleh faham macam mana peristiwa Baitul Aqabah kedua. Okey, ulang. Wah, ulang sepintas lalulah. Saya akan ulang secara ringkas. Baitul Aqabah kedua berlaku apabila 73 orang lelaki daripada Aus dan Khazraj dan juga 2 orang perempuan datang berjumpa Nabi nak buat penyajian kali yang kedua. Mereka ni datang kepada Nabi, wahai Nabi, mereka nak setia kepada Nabi. Lepas mereka tak setia, mereka nak undang Nabi ke Madinah. Macam dalam ni Ustaz. Macam dalam apa ya? Lepas tu mereka nak tolong Nabi, tolong saling membantu ketika susah, dan mereka nak buat kebaikan, tak nak buat kejahatan. Okey, jadi orang Madinah ni dah letih dah. Mereka dah letih dalam keadaan selalu berperang, hidup dalam keadaan tak tenang. Selalu ni buat buruk. Okey, mereka nak berubah dah. Bila mereka dapat tahu ada Nabi di kota Mekah, mereka terus datang masa buat haji. Kedatangan mereka nak jemput Nabi supaya tinggal di kota Madinah. Ini adalah rezeki ataupun peluang kepada Nabi untuk berdakwah kepada Islam, berdakwah kepada orang ramai. Kalau sebelum ni Nabi terpaksa sembunyilah nak berdakwah ke Islam. Kalau berdakwah secara jelas, jadi orang-orang Arab musyrikin Mekah ni akan seksa macam mana mereka akan seksa Bilal. Siapa tahu kisah Sumayyah? Sumayyah siapa tahu? Sumayyah pun masuk Islam. Tapi bila dia masuk Islam, apa yang orang Arab Mekah buat? Mereka bunuh Sumayyah bersama dengan keluarga Sumayyah. Mereka ambil tombak, mereka tikam badan Sumayyah. Tombak tu apa kakak? Itu juga dengan suami dia. Mereka tikam Sumayyah dan juga mereka bunuh suami Sumayyah. Yang tinggal hanyalah anak Sumayyah. Anak Sumayyah ni sempat lari macam mana tak? Tapi anak Sumayyah ni selamat daripada jadi korban kejahatan orang kafir musyrikin Mekah. Ustaz Sumayyah yang nasyid tu, yang lagu nasyid tu. Betul, Sumayyah dalam nasyid tu lah. Yang nasyid betul lah tu. Sumayyah tu laki ke perempuan? Sumayyah tu lelaki. Perempuan. Sebab lelaki pula. Sumayyah tu perempuan. Sumayyah tu perempuan. Ustaz. Ya. Ustaz, saya minat nasyid tu. Saya minat nasyid tu. Macam mana? Sebab tu lah orang buat nasib pasal Sumayyah ni. Sebab Sumayyah ni dia seorang wanita yang kental, yang kuat dan gagah. Walaupun dia tak nak mensyirikkan kepada Allah, masih tetap beriman, masih tetap pegang teguh keimanan kepada Allah. Tak mau sembah berhala, nak sembah Allah juga. Akhirnya Sumayyah mati syahid. Sebab siapa-siapa yang diseksa, dibunuh supaya meninggalkan agama, tapi tetap tak nak tinggalkan agama, tetap masih nak beriman kepada Allah, dan dia mati dalam keadaan macam tu, Allah akan bagikan mereka syurga sebab mati syahid. Orang yang mati syahid ni dapat pilih mana-mana sahaja syurga yang dia suka. Sebanyak kisah Sumayyah. Siapa lagi? Orang yang orang yang tak mati syahid, dia boleh pilih tak? Tak boleh pilih. Mati syahid je boleh pilih. Orang yang tak mati syahid yang akan pilih. Itu hanya kelebihan. Jenis dia tak? Untuk orang mati syahid je. Itu hanyalah kelebihan yang Allah bagi untuk orang mati syahid. Ustaz. Ya. Mati syahid ada jenis dia tak? Clear. Apa tu? Lebih kristal ke apa? Ustaz, anak Sumayyah tu umur berapa? Ustaz tak ingat dah berapa anak dia. Tapi anak dia tu Ustaz tahunya masih lagi lah, masih kecil lagi. Tapi anak tu Islam ke?
Anak dia Islam, satu keluarga Islam. Bila orang tahu dia Islam, Ustaz, mati syahid orang ada Mekah jenis terus seksa dia. Ustaz, mati syahid ada jenis dia tak? Syahid ada jenis dia. Jenis syahid macam mana tu? Syahid berjuang di jalan Allah. Ada lagi. Okey awak. Kita kelas dah habis dah. Okey. Ustaz nak bagi latihan lah ni. Latihan. Lama tak buat latihan. Kelebihan mati syahid itu macam itulah. Dia beri apa ni keistimewaan untuk pilih. Mana syurga yang dia nak? Syurga paling atas ke atau syurga yang paling bawah? Saya tak ada buku lah. Saya tak ada buku aktiviti. Betul juga kan? Tak ada buku aktiviti. Yang ada saja. Okey, yang ada saja. Buat muka surat 12, buku latihan sirah. Satu je, muka surat 12 je. Tak banyak. Muka surat 12. 12. Okey, 12. Okey, yang ada saja buku latihan, yang tak ada tak apa. Okey, yang dah ada, jangan lupa buat. Lepas tu hantar dekat Telegram. Okey. Dah habis. Okey, boleh baca surah Tasbih Kafarah dan suratul As. Okey. Muka surat 12. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih semua masuk kelas. Okey, jangan lupa latihan. Waalaikumsalam. Okey. Muka surat 12 jawab. Satu je. Tak banyak-banyak. Sikit je Ustaz bagi. Okey. Boleh left. Ustaz. Ya. Yang dulu tu homework dulu tu buku surat berapa buat? Homework dulu. Muka surat 12 buku latihan muka surat 12. Kau tanya apa? Saya tak dengar jelas. Tak. Homework masa dulu. Homework masa dulu. Homework masa dulu-dulu. Apa dia cakap? Oh, dulu-dulu pun homework ke? Ada ke? Kakak rasa dah? Oh, awak tanya homework dulu-dulu. Maknanya awak tanya muka surat yang sebelum-sebelumnya lah. Oh, muka surat yang sebelum-sebelumnya. Sebelum muka surat 11 tu, yang tak buat lagi tu bolehlah buat. Muka surat 10, muka surat 11 tu kita tak buat lagi kan? Bolehlah awak nak buat. Saya dah buat. Okey. Jelas? Yang tak buat lagi dulu, boleh buat. Hantar kat grup Telegram, Ustaz boleh check. Betul ke salah awak buat? Boleh? Bye. Okey, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa sarapan.